Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih Surah Hamdan, Fadlina, Menteri Pendidikan dan rakan-rakan semua daripada Kementerian Pendidikan dan juga Datuk Salahuddin dan Ketua Polis Negeri. Baik. Senang nampak semua boleh Baik, sebelum saya jawab soalan, pendidikan salah satu cara untuk meningkatkan keupayaan kita dan menyelesaikan apa yang disebut sebagai mobiliti sosial. Masalah orang miskin, kalau melalui pendidikan, dia ada penghijrahan meningkat melalui pendidikan. Jadi dia ada kait juga dengan matlamat pendidikan. Lalu ditanya untuk apa kita belajar? Saya nak anak-anak faham bahawa negara kita sekarang di persimpangan jalan. Kita ada cara lama, pendekatan lama. Sekarang saya nak bawa sedikit perubahan, supaya mutu pendidikan kita tingkatkan. Dan untuk menjayakan ini, tentunya kita perlu kerjasama sepenuhnya daripada tenaga pengajar, pensyarah dan guru-guru. Dan yang lebih penting, komitmen pelajar-pelajar. You must excel in your studies. Sebab dunia sekarang menuntut anjakan daripada cara lama. Maknanya ada bidang-bidang penguasaan bahasa, penguasaan ilmu, sejarah dan lain-lain. Kemudian berapa mata pelajaran baru yang disebut transformasi digital. 10 tahun dulu tidak jadi masalah berat, walaupun ada. 30 tahun dulu sama sekali tidak ada. Kemudian ada isu-isu baru yang tidak menjadi masalah di dunia 40-50 tahun dulu. Umpamanya masalah perubahan iklim, climate change. Jadi anak-anak sekarang terbeban dengan masalah baru. Tidak ada pilihan. Kalau mau jadikan Malaysia ini negara hebat, anak muda mesti bangkit, menguasai ilmu, keterampilan, kemahiran lebih daripada generasi terdahulu. Saya dalam ekonomi madani telah melontarkan idea Malaysia tak boleh kekal di tahap lama. Malaysia tidak boleh catat pertumbuhan sama. Malaysia tidak mampu lagi melahirkan anak-anak muda dengan keterampilan yang ada tanpa meningkatkan lagi keupayaan dia. Ini cita-cita kita. Saya mau angkat Malaysia kembali menjadi negara hebat di Asia ini. Dan untuk menjadikan negara ini hebat, kita perlu generasi muda yang punya kesedaran. Apa masalah di negara kita? Mutu pendidikan, ya. Sebab itu kita letakkan seorang tokoh muda, smart dan committed untuk bawa reform pendidikan, Fadlina Siddiq. Okey? Sebab apa saya kata begitu? Nanti soalan-soalan susah saya disuruh dijawab. Baik. Jadi ini saya tak mahu anak-anak fikir enteng atau remeh. Ini tanggungjawab kita bersama. Dalam belanjawan madani, bila saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, hutang negara besar. Orang dulu-dulu dia ke hutang saja. Sekarang pun dia nak hutang lagi. Kalau mereka perintah, saya tidak setuju. Hutang negara kita sudah 1.5 triliun. Boleh kira? Do you understand? 1.5 trillion? I'm sure you are smart girls and boys. Alright. Kalau 1.5 trilion hutang dan negara hadapi defisit, you see,
Ada orang kritik pasal Abang Anwar jumpa anak-anak muda, jumpa mahasiswa. Ada yang boleh mengundi, ada tak boleh mengundi. Itu bukan soalnya. Saya Perdana Menteri bagi semua rakyat, ya, termasuk yang muda. Dan saya lebih baik, lebih setuju untuk invest, untuk labur di kalangan anak muda supaya saya faham. Jadi orang kata apa saya nak cakap soal defisit hutang negara kepada anak-anak muda? Kerana saya percaya anak muda ini pintar. They have the capacity to absorb and call for change in this country. Alright. Kalau begitu, faham apa maksud defisit? Maknanya kalau pendapatan kita sebulan RM2,000, belanja RM2,600. Jadi terbeban dengan hutang. Ini yang saya warisi. Jadi saya terpaksa baiki. Alright? Orang suruh dengar, dia dah ambil gambar. Which is okay, which is fine. You know why? You must, because anak muda ada kapasiti, dia boleh dengar, dia boleh ambil gambar, dia boleh fikir lain. Ini hebatnya. Kalau orang lama dulu dia satu penjuru je, kalau dengar, dia tak boleh buat apa dah. Kalau ambil gambar dia dah hilang, ni tak? Ini yang the new breed of Malaysians. Smart. Okay. So, tapi dengan masalah ini ni, is it a problem? Yes. Masalah. Bagaimana nak handle ekonomi ini? Tapi kalau dengar di luar bercakap, kita nak Melayu, kita Islam. Bagaimana nak selesai masalah negara? Tak ada dibawa. Jadi sebab tu saya kata, kalau Melayu, kalau Islam, kalau Malaysia, dia kena jaga semua. Okey. Bila dia jaga semua, dia kena selesaikan masalah kita. Tapi dalam keadaan masalah ini pun, anak-anak dikasih sekalian, belanjawan madani, peruntukan yang terbesar, tambahan terbesar adalah untuk pendidikan negara Malaysia. So please remember, jangan lupa, Anwar telah ambil satu keputusan untuk jaga masa depan kita dengan peruntukan kewangan yang besar. Kalau you tak serius belajar, you main-main, saya lesing habis ni. Sebab bila kita ambil ini, kita potong yang lain. Faham tak? So please remember that. Itu nombor satu. Yang kedua, Malaysia kalau nak maju, kita kena ambil beberapa tindakan lain. Sekarang ini Malaysia, I tell you, bukan macam dulu kita. You know Elon Musk? Dah jumpa tak? Tesla, okay. Tapi Elon Musk ni Tesla, Starlink, and SpaceX. Sama dengan PM. Jadi ada tiga. Okey. Dia juga seorang usahawan, niaga, teknokrat, saintis, teknologis yang dan paling kaya di dunia. Orang cuba cari dia, bawa ke negara masing-masing. Tapi oleh kerana negara Malaysia ini stabil, aman pertamanya kerana kerja polis, tentera bantu, aman. Stabil. Kerana ini pertama kali dalam beberapa tahun, Perdana Menterinya, kerajaannya stabil. Tak ada goyang. Bila stabil, kerana sistem politik berubah. Kita ada Pakatan Harapan, kita kata Barisan Nasional, kita ada Sarawak dan Sabah. GPS, JRS. Bila stabil, orang mula perhati. Kemudian kita ada dasar ekonomi yang jelas. Dasar pendidikan yang jelas. Kita akui kelemahan kita. Kita perbaiki. TVET kita perbaiki. Mutu pendidikan kita perbaiki. Matrikulasi. Dan tingkatan 6. Menteri baru umum. Tingkatan 6 tidak lagi macam bahagian daripada sekolah. Dia ada macam college tingkatan 6 yang khas. Mesti ada perubahan-perubahan ni. Baik.
Sebab itu Elon Musk, walaupun dipujuk oleh banyak negara lain, bulan lalu dia kata dia nak telefon bercakap dengan Anwar, Prime Minister. Dia. Sebab you senyum. Okey You setuju Elon Musk cakap dengan saya? Jadi saya kata, of course, welcome. Ini, jadi bila cakap dengan saya, of course dia tahu. Kebetulan saya bernasib baik kerana dia ikuti perkembangan cerita saya dulu. Dan dia kata, Malaysia peaceful, stable, clear economic policies. I want to invest in Malaysia. You know, dia efficient. Dia cakap punya sebulan, 10 hari yang lalu, head of Tesla in the region datang jumpa saya. Dia kata, Prime Minister, saya dah beli satu kompleks besar di Cyberjaya sebagai ibu pejabat Tesla bagi Southeast Asia. Okay. Dan dia minta saya pergi rasmi bangunan itu awal Oktober. You nak datang, you bagi telefon number, I'll send you a car. Kan? Alright. Tapi saya kata, thank you very much. I will do it on one condition. I want Elon Musk to be with me and jointly open the Cyberjaya headquarters. Now, pasal apa saya cerita ini? Maknanya kerajaan itu mesti strong, dipercayai oleh dunia. Bukan yang jerit-jerit, marah-marah orang, maki-maki orang kat luar ni, tak. Tahu tak saya maksudkan sekarang ni? Marah sana, marah sini, maki sana, maki sini. No, cannot. Ini ajak gaduh. Melayu jangan percaya Cina. Gaduh. Ini negeri Cina nak ambil, Kristian nak ambil, jadi gaduh. Tak boleh. Negeri ini putusan jelas. Majoriti Melayu. Islam, agama persekutuan. Bahasa Melayu, bahasa rasmi. Hak semua Melayu ada. Tapi kena jaga. Biar anak-anak kita, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Siam, anak Kadazan, anak Dayak, fikir dan percaya ini negeri mereka dan kita hidup dengan aman sebagai satu keluarga besar. Dan inilah menyebabkan orang datang. Ya. Setuju? Yang betul tu apa? Apa dia yang betul? Setuju apa? Negara kita. Tengok, dia jawab setuju negara ini negara kita bersama. Maknanya anak muda tu lebih pintar. Kadang-kadang orang lama, orang tua ni dah nak gaduh sana, takut sini, gaduh sini. Buat apa? Sebab tu saya kata Fadlina, sekolah masalah apa? Masalah digital, masalah komputer, masalah lab. Ya, tetapi tandas pun tak selesai. Betul tak? Baik. Di kolej matrikulasi ni tandas semua okey ke? Ya. So, anak-anak ada seorang Perdana Menteri yang fikir dia sampai ke bawah, sampai tandas anak-anak pakai pun dia jadi masalah dia. So, seluruh tandas di Malaysia ini, semalam saya di Baling. Itu di January, Sik. Tahu Sik tak mana? Tahu January mana? Di Sik, Kedah. Saya jumpa, panggil cikgu pengetua. Ya. Sekolah mana? Sekolah Menengah Kebangsaan Telui Barat ke Telui Timur, saya tak tahu. Tanda rosak ada? Ada. Pergi mana pun begitu. And then, kita nak bawa tukar. Bawa Elon Musk. Bawa Rongshan from China. Aramco from Arab Saudi. Tanda pun belum selesai. Jadi keutamaan saya, selesai ini dulu.
anak-anak kita. You see, ada beza dia. Setengah orang, dia ingat anak dia selamat di Damansara, di Bukit Tungku, orang lain semua selamat. Ini sebab negara kita jadi kacau macam ini. Sebab itu saya kata, siap anak di Malaysia ini, saya mesti anggap macam anak saya. Boleh terima? Macam tu tak beryakin pun. Boleh? Nama apa? Sujita. Oh, boleh nama. Bukan bintang filem seorang Sujita ke? You tak ada kaitan dengan dia? Okey. Jadi berapa tanda rosak dia ni tahu tak? Benar pengetua? Dah submit kan? How many? Kita keperluan 500,000. Tengok, orang pengetua yang orang punya bagus. Dia kata dia dah minta, dah dapat 200,000 untuk repair tandas. TKSU. Okey. Ni TKSU Kementerian Pendidikan. Dianggap selesai dalam masa singkat. Okey, boleh. Ini dia. Setengah orang yang marah, orang pembangkang. Ya, yang PAS bersatu dia kata, Anwar ni apa? Buang masa. Dia Perdana Menteri. Buat apa nak cakap temu siswa semua ni? Ha? Dia patut buat kerja lain. Ini pun satu punya. Ya. Apa makna jadi Perdana Menteri tak tahu masalah rakyat? Mana mungkin saya tahu kalau saya duduk di Putrajaya? Tak turun ke bawah. Ini turun di sini baru saya tahu tanda banyak yang rosak. Ya. Bukan sikit. Ya Allah. Yang tu buat macam ni diparit je lah. Atau queue. Kalau kita tengok gambar dulu, gambar P. Ramlee, filem Bujang Lapuk, dia kena queue untuk tandas. Okey, jadi Alhamdulillah selesai. Ni bukan ni satu. Dulu, sekolah mana dulu? Sekolah sains, menengah sains, sekolah Babatai. Tandas semua okey. Nasib baik sekolah menengah sains. You sekolah mana dulu? Sekolah mana dulu? Konvent. Sekolah tandas semua okey. Boleh lah. Ada mana yang belajar dulu sekolah ada yang rosak tandas? Angkat tangan. Berapa rosak? Satu. You berapa rosak? Yang janggut. You berapa rosak tandas sekolah dulu? Tandas di sekolah dulu berapa rosak? Banyak. Tak boleh kira macam janggut. Okey, baik. Baik. Jadi selesai. Berapa belanja repair tandas seluruh negara dengan klinik? 1.8 bilion ringgit. Nah, anak-anak dikasih sekalian. Ini masalah negara kita. Bagaimana boleh dibiarkan? Cakap dega-dega. Islam, Melayu, macam-macam. Tapi tandas pun tak boleh urus. Jadi tolong bagi tahu ibu bapa. Sokong perpaduan kerana tandas pun boleh urus. Kemudian bau Elon Musk. Tahu tak Geely? Siapa tahu Geely? Yang bersama Proton. Geely dah beli Volvo. Tahu tak Geely beli apa lagi? Proton dia ada 49% of 51. Volvo dia dah beli. Ada lagi 1-2 company. Dia jumpa saya di Beijing. Dia datang KL jumpa saya. 10 hari yang lalu dia tulis surat. Dia akan invest di Malaysia dan jadikan Tanjung Malim sebagai satu kota otomobil yang besar di Asia Tenggara. Baik. Ini saya bagi contoh. Banyak lagi. Dalam beberapa bulan yang lalu. Kerana apa? Kerajaan ini stabil. Dasar ekonomi yang jelas. Dan kerana Perdana Menteri tak boleh sakau duit rakyat. Ini cakap dega-dega. Saya kadang-kadang menyampah dengar.
Oh, kita Islam, kita nak Melayu. Tapi bila ada peluang, ada kuasa, ngap, masuk. Tak boleh, Nana. This is our country. This is our land. We have to save it and bring it back. Okey. Apa kaitan dengan anak? You keluar universiti, keluar dapat diploma, keluar TVET, berbagai college vocational, 10,000 keluar universiti. Tidak akan dapat pekerjaan kalau tidak ada pelaburan besar. Kerja saya, pastikan anak-anak mendapat pekerjaan yang lumayan. Itulah kita kerja kuat, tarik pelaburan ke Malaysia. Alhamdulillah, successful. Surah Chow, Ketua Menteri, umur baru ini, Bosch dapat bilion tambahan expansion. Saya jumpa syarikat Jepun yang operasi di Malaysia, setuju expand investments dia 28 bilion ringgit. Maknanya dalam 1 tahun, 2 tahun ini, kita akan ada peluang tambahan 5-60 ribu pekerjaan baru. Ini dia. Jadi kau tanya, apa dia tugas pelajar? Pastikan sudah siap siaga. Belajar dengan rajin. Belajar ilmu disiplin sendiri. Baca. Ya. Dan social media saja tak cukup. 2 minutes. You tak boleh selesai masalah dunia. Nak tahu benar tak benar 2 minit. Tak betul. Okey boleh social media. Tapi baca. Ini budaya membaca. Budaya iqra' ni dah hilang. Kena hidupkan balik. Kerana apa tujuan hidup ini? Ilmu ini saya sebut di banyak tempat. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bila ditanya ilmu dan membaca, dia jawab mesti ada minat membaca, lazzatul ma'rifah, sehingga melazatkan dan meningkatkan pahaman dan ilmu itu. Lazat ma'rifah, lazzatul ma'rifah. Jadi kalau sekarang, kalau generasi baru anak-anak muda ini tak minat membaca, maknanya tahap pemikiran kita terbantut. Orang senang tipu kita. Orang senang guna Melayu, guna agama, dan kita semua terpesong. Sebab itu, mesti ada persiapan yang cukup baik. Belajar dan membaca. Jadi inilah yang kita nak tegangkan bagi saya intisari yang paling penting susah fikir. Saya insyaAllah akan jalankan tanggungjawab saya. Fadlina dan pegawai tingkatkan. Anak-anak mesti tentukan supaya ada peningkatan penguasaan ilmu yang sangat baik. Ya. Sebab kita bersaing. Saya sebut di sini macam Elon Musk tadi. Banyak negara sebenarnya pergi merayu supaya dia invest. Saya tidak tokok tambah. I'm not exaggerating. It's a major competition between leaders in the region trying to attract investments and participation of Elon Musk. But we are fortunate in Malaysia because the country is peaceful, the government is stable, there's clear economic policy and economic direction. Elon Musk himself chose to speak and invest in Malaysia. Oh, hebat kalau betul. Saya cakap Melayu tepuk tak kuat, cakap orang putih tepuk kuat lagi. Okey, baik. Terima kasih. Itu permulaan. Sambung. Okey, terima kasih.